Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Asma Zafirah binti Kamil Zaman, bernombor matrik 196778. Nama saya Nur Izzati binti Syari, bernombor matrik 197171. Hai, nama saya Cik Nur Razwani binti Cik Azmi dan nombor matrik 197411. Kod kursus yang kami ambil adalah STE 4582, Kaedah Mengajar Fizik yang dikendalikan oleh Dr. Nur Zatul Shima binti Kamaluddin. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Ni dah makan ke belum ni sebelum start kelas? Dah. Patutlah suara bertenaga. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas hari ni, cikgu nak cerita boleh tak? Boleh. Okey. Memandangkan kita boleh rentaskan negeri. Setelah setahun lebih kan kita kena kuarantin sebab COVID-19. Jadi cikgu dan kena cikgu dah plan lah untuk bercuti. Nak tahu tak kat mana cikgu pergi bercuti? Nak. Okey. Siapa boleh teka tak kat mana gambar ni diambil? Tu macam Terengganu je cikgu. Betul. Ini adalah di Terengganu. Ada sesiapa pernah sampai ke di sini? Pernah cikgu. Oh, Syairah pergi dengan siapa? Pergi dengan family. Oh, okey. Jadi, ni adalah gambar di Marang, Terengganu. Cantik tak tempat ni? Cantik. Okey, jadi untuk anak-anak murid cikgu, daripada gambar yang cikgu tunjuk ni, apa yang murid-murid cikgu dapat lihat daripada gambarnya? Ada batu. Okey, betul. Ada lagi tak yang nak jawab? Nampak macam jalan ni macam membentuk benteng cikgu. Okey, terima kasih semua yang jawab. Okey, betul. Semua betul. Ada nampak batu dan ada juga nampak benteng. Okey. Kamu semua pernah nampak tak kejadian yang cikgu tunjukkan ni? Pernah. Pernah nampak dekat mana? Kat tepi pantai cikgu. Okey, cikgu nak tanya Ali. Ali pernah nampak tak? Pernah. Ali nampak kat mana? Kat pantai juga? Dekat tepi laut. Kat tepi laut. Okey. Jadi, betul semuanya. Okey, ni cikgu nak tunjuk. Ini adalah gambar bentuk air ataupun gelombang. Betul tak? Betul. Okey, jadi pada pendapat anak-anak murid cikgu, apa yang jadi pada bentuk gelombang ni sebelum dan juga selepas melalui benteng ataupun batu yang kamu semua pernah nampak tadi? Nampak macam sama je cikgu. Warna sama. Oh, Siti pula. Siti rasa sama ke? Saya tak pasti lah cikgu. Tak pasti. Okey. Sekarang cikgu nak tanya Rosyadah. Rosyadah nampak macam mana Rosyadah? Rasa macam bentuk gelombang dengan tu macam lain je sebelum dia lalu tengah-tengah tu. Rosyadah sebelum dan juga selepas lalu celahan ni lain lah bentuk gelombang dia. Okey, banyak-banyak jawapan tadi Rosyadah yang betul. Jadi cikgu nak tanyalah, rasanya kenapa boleh berubah bentuk gelombang tu? Ada yang tahu tak? Tak pasti cikgu. Tak pasti. Okey, tak mengapa sekiranya murid-murid cikgu ni tak pasti sebabnya hari ni kita akan belajar dan faham tentang apa yang menyebabkan bentuk gelombang ni berubah sebelum dan juga selepas lalu celahan benteng ataupun batu ni. Okey? Okey cikgu. Semangat tak nak belajar hari ni? Semangat. Okey, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini, cikgu harap pada akhir pembelajaran, kamu semua boleh membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang, melukis corak pembelauan gelombang air dan juga mengetahui kesan pembelauan gelombang yang berlaku. Okey, baiklah, kita akan terus masuk kepada faktor dan kesan yang mempengaruhi pembelauan. Faktor yang pertama yang mempengaruhi pembelauan gelombang adalah saiz celah. Okey, yang pertama kita ada celah yang sempit. Celah yang sempit ni kita boleh lihat terdapat di sini dua halangan dan di tengah-tengah ini adalah celah yang sempit. Dan yang di sebelah kanan ini celah yang besar ataupun lebar. Okey, jadi apa kesannya perbezaan saiz celah ni? Okey, yang pertama kalau celah yang sempit, bentuk gelombang yang terbelau adalah gelombang membulat. Jadi sebelum pembelauan adalah garis lurus dan selepas pembelauan bentuk gelombang itu membulat. Jadi kita boleh nampak perbezaan yang ketara antara sebelum dan selepas pembelauan. Jadi pembelauan yang berlaku adalah jelas. Kita tengok pula pada celah yang lebar. Bentuk gelombang yang terhasil setelah dibelau adalah lurus dan bengkok di hujung. Jadi, pembelauan yang kita boleh nampak kurang jelas kerana sebelum pembelauan berlaku, corak gelombangnya adalah membentuk lurus. Dan selepas berlakunya pembelauan, corak gelombang itu membentuk lurus dan bengkok di hujung. Jadi kita boleh lihat sebelum dan selepas adalah sedikit sahaja perbezaannya. Pembelauan yang dapat kita simpulkan di sini adalah pembelauan yang kurang jelas. Okey, faham tak semua?
Okey, bagus. Kita teruskan. Okey, jadi apakah hubungan di antara bentuk gelombang yang dibelah dengan saiz celah? Okey, kita boleh lihat pada gambar yang pertama, saiz celahnya besar. Dan gambar yang kedua, saiz celah kecil. Bentuk gelombang yang dibelaukan, yang pertama lurus dan bengkok di hujung. Dan gambar yang kedua, iaitu boleh membentuk bulatan sedikit. Jadi kita boleh simpulkan bahawa semakin berkurang saiz celah, semakin membulat bentuk gelombang yang dibelah. Okey, kita tengok. Betul tak? Okey, faham? Okey, bagus. Tadi kita akan teruskan kepada faktor kedua yang mempengaruhi pembelahan gelombang adalah panjang gelombang, iaitu lambda. Okey, kita ada dua lambda di sini, iaitu lambda yang pendek dengan lambda yang panjang. Dan kita boleh lihat saiz celah antara kedua-dua gambar ini adalah sama. Yang berbeza adalah lambda. Okey, jadi apa kesannya terhadap pembelahan gelombang ini? Okey, bentuk gelombang yang telah dibelaukan adalah lurus dan bengkok pada hujung. Kita boleh simpulkan pembelauan kurang jelas. Cikgu dah ceritakan. Okey, kita tengok lambda yang panjang pula. Panjang gelombang yang panjang, dia membentuk gelombang yang membulat setelah dibelaukan. Jadi, kita boleh lihat pembelauan yang berlaku adalah jelas. Kalau siapa yang rasa macam ragu-ragu, macam tak faham sedikit, boleh tanya sama cikgu. Buka mic, cikgu boleh jawab soalan-soalan kamu itu. Okey, jadi apa pula hubungan di antara bentuk gelombang yang dibelah dengan panjang gelombang? Okey, kita boleh lihat gambar pertama dengan gambar kedua saiz celah yang sama, tapi panjang gelombang yang berbeza, iaitu yang pertama pendek dan yang kedua panjang. Jadi Syarika, boleh tak kamu cuba simpulkan apakah hubungan di antara bentuk gelombang yang dibelahkan dengan panjang gelombang? Okey, boleh tak? Okey, bagus Syarika, jawapan kamu sangat tepat. Iaitu semakin bertambah panjang gelombang, semakin membulat gelombang dibelaukan. Okey, bagus. Nampaknya kamu faham apa yang cikgu ajar, ya. Jadi, faktor apakah yang membuatkan pembelauan yang lebih jelas? Pembelauan yang jelas tadi cikgu terangkan apa? Okey, kalau pembelauan yang jelas, kita boleh lihat perbezaan yang ketara dekat bentuk gelombang sebelum dan selepas dia dibelaukan. Jadi, kita boleh lihat pada gambar yang pertama ni, sebelum dan selepasnya perbezaannya kurang ketara. Tetapi gambar yang sebelah ni kita boleh lihat sebelum dan selepas ia sangat ketara perbezaannya, iaitu garis lurus dan garis yang membulat. Jadi, faktor yang membuatkan pembelauan yang lebih jelas, kita boleh lihat kesannya adalah gelombang yang membulat setelah dia dibelaukan. Faham kan? Okey. Jadi, apakah faktor yang membuatkan pembelauan yang lebih jelas? Faktor yang pertama adalah saiz celah. Faktor yang kedua, panjang gelombang. Jadi, saiz celah tu kita ada dua. Saiz celah yang sempit ataupun yang lebar. Kamu rasa saiz celah yang sempit atau yang lebar yang menghasilkan gelombang membulat setelah dibelau? Okey, betul. Saiz celah yang kecil. Faktor yang kedua, apa yang kita belajar? Panjang gelombang. Okey, panjang gelombang yang pendek atau yang panjang yang bentuk gelombang yang membulat setelah dibelau. Okey, betul. Iaitu gelombang yang panjang. Okey, bagus semua. Jadi, cikgu nak tunjukkan sedikit simulasi bagaimana pembelauan gelombang boleh berlaku. Okey, baiklah. Jadi, nanti di akhir kelas cikgu akan bagi link simulasi ini kepada kamu dan kamu boleh cuba sendiri dekat rumah. Okey, jadi faktor yang pertama yang kita belajar tadi apa? Saiz celah. Okey, kita tengok. Saiz celah. Okey, kita boleh lihat corak gelombang yang dibelaukan adalah lurus dan bengkok di hujung jika saiz celah yang lebar. Manakala saiz celah yang kecil, kita boleh lihat corak gelombang itu membentuk membulat. Okey, faham tak? Okey, faktor yang kedua yang kita belajar tadi apa? Panjang gelombang kan? Okey, kita kurangkan panjang gelombang. Okey, panjang gelombang ni antara garis yang pertama yang kedua adalah panjang gelombang yang pendek. Okey, kalau panjang gelombang yang pendek, kita lebarkan sikit panjang celah. Okey, kita boleh lihat corak gelombang yang telah dibelaukan adalah lurus dan bengkok di hujung sedikit. Jadi, kalau cikgu tambahkan panjang gelombang tu, panjang gelombang antara satu ini dengan satu ini bertambah kan? Tadi pendek, sekarang panjang. Okey, corak gelombang yang terhasil adalah bulat. Kan? Okey, jadi, bagaimana kalau kita ada halangan di tengah? Halangan. Okey, bayangkan ini halangan, ini halangan, ini halangan di tengah. What if kalau kita ada halangan di tengah-tengah? Corak gelombang yang berlaku bagaimana? Okey, kalau kita kecilkan celah, gelombang yang dibelaukan membentuk bulat kan? Betul tak? Okey, kalau kita besarkan celah antara halangan ni, halangan yang tengah ni, gelombang yang corak gelombang yang terbentuk adalah melengkung di hujung dan
lurus di tengah. Jadi, saya rasa itu saja untuk simulasi kali ini. Okey, jadi sekarang cikgu akan sambung pembelajaran yang diajar oleh Cikgu Izzati sebentar tadi, iaitu cara melukis corak pemelawan gelombang. Untuk gambar yang pertama dan kedua, kalau kamu tengok dekat celah ni, celah dia lebarnya berbeza. Ini saiz celahnya lebih lebar daripada gambar yang kedua. Cara untuk melukis corak pemelawan gelombang juga berbeza. Kalau dekat sini, cara melukisnya begini. Dia hujungnya bengkok sedikit, kat tengah dia lurus dan bengkok sedikit di sini. Sama juga, yang kedua pun begitu. Cumanya dia besar sikit. Ni tu sikit. Okey. Kalau untuk gambar yang kedua, dia akan membulat. Sebabnya, saiz celahnya sempit. Jadi, corak pemelawan dia akan membulat. Kalau kamu perhatikan, corak pemelawan yang pertama dengan kedua, mana lebih jelas? Corak pemelawan yang kedua kan? Sebabnya, corak pergerakan gelombang tu berbeza. Kerana daripada lurus menjadi membulat. So, jadi kita boleh nampak lah corak dia jelas. Nampak tak? Dia lebih bengkok sedikit di sini dan kat sini pun dia membulat. Seterusnya, faktor yang kedua iaitu panjang gelombang dia berbeza. Panjang gelombang di sini dan panjang gelombang di sini berbeza kan? Kerana ini panjang gelombang dia lebih pendek daripada nombor 4. Panjang gelombang yang lebih pendek, dia akan menghasilkan corak pembelawan gelombang lebih bengkok di hujung, macam ni, lurus di tengah dan bengkok macam ni. Dia akan membesar sebegini. Okay. Kalau panjang gelombang yang lebih panjang, dia akan menghasilkan corak pembelawan yang membulat. Dia akan menghasilkan corak pembelawan yang membulat. Okey. Kita tengok jawapan. Betul tak? Nampak tu begitu. Lepas tu membulat. Okey. Seterusnya cikgu ajar pula yang ketiga. Faktor dia ialah halangan. Kita tengok saiz halangan lah. Saiz halangan dia besar ataupun kecil. Kalau saiz halangan dia besar seperti yang nombor 5, dia akan menghasilkan lurus dan macam ni. Kat bawah ni pun begitu. Macam ni. Okay. Semakin lama, semakin bersambung. Kiranya dia akan jadi macam ni. Ni. Makin lama dia akan bersambung. Macam itulah. Dia akan berjumpa juga. Kalau yang kecil, dia akan tak ambil masa lama lah untuk bersambung tu. Sebab dia kecil je kan halangan dia. Kiranya macam ni. Macam ni. Lepas tu, ni pun dah nak dekat dah. Sebab dia dah ambil daripada tengah gini. Okey. Kita tengok jawapan. Nampak tak tu? Begitu. Kiranya corak pemelawan untuk yang besar lebih jelas daripada halangan yang kecil. Jadinya, cikgu padam dulu. Okey. Jadi ringkasan dan kesimpulan yang dapat cikgu simpulkan daripada pembelajaran kita pada hari ini is kita ada dua faktor, saiz celah dan panjang gelombang. Saiz celah terbahagi kepada dua, saiz celah yang sempit dan celah yang lebar. Okey, celah yang sempit akan menghasilkan corak pemelawan gelombang yang membulat. Nampak ni, pemelawan yang membulat. Okey, sebabkan corak pemelawan yang membulat, pemelawan tu akan lebih jelas ternampak kalau kita gunakan celah yang sempit. Kalau kita gunakan celah yang lebar, corak pemelawan dia ialah dia akan lurus dan dia akan bengkok di hujung. Dan coraknya akan kelihatan kurang jelas sebabnya dia sama je. Ini lurus, yang ni pun lurus juga. Kita beralih kepada faktor yang kedua. Faktor yang kedua ialah panjang gelombang. Panjang gelombang, yang ni panjang gelombang yang pendek. Yang ni pula panjang gelombang yang panjang. Panjang gelombang yang pendek akan menghasilkan corak pembelawan gelombang yang lebih lurus dan bengkok di hujung. Macam tu. Dan corak pembelawannya akan kurang jelas ternampak. Okay, kalau kita gunakan panjang gelombang yang lebih panjang, dia akan menghasilkan corak pembelawan gelombang yang membulat dan pembelawan dia pun akan jelas ternampak. Okey, ini ialah QR code yang tadi Cikgu Izzati ada tunjukkan kepada kamu, simulasi berkaitan pembelawan. Okey, jadi Cikgu nak kamu scan QR code ni dan save dia punya link. Dan ini tugasan ringkas yang Cikgu nak kamu buat, di mana kamu buka buku teks fizik tingkatan 4, muka surat 209, buat latihan formatif 5.5, soalan 1 dan soalan 2. Senang saja, nanti Cikgu akan cek balik jawapan kamu. Sekian sajalah daripada Cikgu. Terima kasih.